Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ni adalah malam ketiga seperti mana yang dijanjikan kepada tuan-tuan dan puan. Saya akan live pada setiap hari Ahad, Selasa dan Khamis. Waalaikumsalam, Syakir. Sebelum tu jangan lupa untuk follow saya di TikTok. InsyaAllah kita akan upgrade lah dalam masa ke semasa. Dan jangan lupa juga untuk subscribe di YouTube channel saya lah. Sebelum nak memulakan sesi pada malam ni, tuan-tuan boleh juga, saya mohonlah kepada tuan-tuan untuk buka Shopee, type saja Geronda Merah. Dan pada malam ni kita ada diskaun 20% untuk beberapa tajuk buku lah, iaitu surat-surat James Brooke dan James Brooke ni ada 3 jilid dan juga dengan buku pengampungan kedah. So malam ni pada tuan-tuan yang ada masa dan ruang, boleh buka ke Shopee Shopee Geronda Merah dan dapatkan 20% diskaun lah untuk buku memang kita nak bagi untuk malam ni. Itu satu platform. Pada malam ni saya akan berkongsi kepada tuan-tuan tentang kajian yang pernah saya buat dulu. Lama dah saya buat, tahun 2016, dan bukunya sudah pun diterbitkan di sebelah kanan saya. Tetapi penceritaan pada malam ni saya nak bawa tuan-tuan keluar daripada ruang yang berbeza. Daripada ruang yang berbeza seperti mana yang kita duk baca dalam mainstream berkenaan dengan sejarah Perang Dunia Kedua di Melaya lah. Jadi tajuk kita hari ini adalah Perang Dunia Kedua di Melaya di sebalik tabir. Ini adalah sambungan daripada video live saya pada hari Selasa yang lalu, di mana saya cerita tentang secara tak langsung berkenaan dengan hubungan etnik yang berlaku di tanah Melayu lah. Bendera tak ada, habis. Sejarah Perang Dunia Kedua ni, saya rasa ramai dah tahu, dah familiar, dan banyak penceritaan yang sudah tuan-tuan dengar lah, dalam sejarah yang lebih kurang 3 tahun setengah. Satu peristiwa yang kalau kita baca sakit hati, geram dan marah lah. Selepas daripada berlakunya Perang Dunia Kedua, kita melihat kebangkitan nasionalis, kita melihat kebangkitan komunis dan blok demokrasi. Dan pada tahun sekitar tahun 70-an dan 80-an, kita melihat dunia dengan domino effect, di mana dunia dipecahkan kepada blok demokrasi dan blok komunis. Pada ketika itu, negara-negara ASEAN memilih untuk berkecuali. Itu satu cerita yang saya buat yang ke depan lah. Tapi malam ni saya nak berkongsi kepada tuan-tuan yang mungkin baru bagi tuan-tuan, Wallahualam, tetapi sudah lama saya fikirkan. Ini satu cerita yang kata apa, di sebalik lah, no. Dalam saya duk baca balik lah, saya duk buat revision, saya duk revise balik penulisan saya, barulah saya sedar Perang Dunia Kedua yang berlaku di tanah Melayu, kalau kita baca dalam sejarah mainstream, berlaku kerana perluasan imperialisme, perluasan kuasa oleh Jepun ke negara-negara ASEAN, ke negara-negara Asia lah terutamanya. Dan apa yang kita jangan dengar ialah bagaimana perang ini tercetus di pihak Jepun. Kenapa Jepun membawa peperangan ke seluruh Asia. Yang selalu disebut ialah kerana Jepun telah telah menyertai Pakatan Aksis, iaitu bersekutu dengan Jerman dan Itali, dan Jepun berdiri secara berseorangan di sebelah Asia, manakala Jerman, Itali dan beberapa negara berperang di sebelah barat. Kalau kita tengok daripada segi kuasa peperangan tu,
pada satu sudut, para pengkaji Perang Dunia Kedua mengatakan ia adalah satu advantage kepada Jepun kerana Jepun hanyalah satu-satunya kuasa yang pada ketika itu sangat mudahlah untuk meluaskan kuasa kerana negara-negara di ASEAN dikuasai oleh Barat seperti Amerika, Perancis, Britain, Belanda dan sebagainya. Okey. Jadi kenapa Jepun masuk menyertai Perang Dunia Kedua? Ada pula dulu saya baca pasal teori konspirasi ya. Rockefeller Fund bagi duit untuk Jepun join perang ni semata-mata untuk membuka lebih banyak ruang ekonomi di Asia lah pada satu sudut lah. Jadi semasa saya duk tulis dulu ni, saya duk kaji balik dan saya sangat tertarik dengan satu buku bertajuk The Lord of Rim yang menceritakan tentang bagaimana China akhirnya menjadi sebuah kuasa yang besar lah. Dan buku Lord of Rim ni menceritakan dengan begitu panjang macam mana evolusi sejarah China. Okey. Jadi daripada peristiwa yang berlaku ni menyebabkan saya tertariklah untuk baca dan kaji. Dan apatah lagi bila saya tengok tidak ada buku yang ditulis oleh orang lokal. Maknanya kita lah orang Melayu menulis tentang sejarah Cina. Saya banyak baca buku penulisan sejarawan Cina berkenaan dengan orang Melayu, tapi tidak ada orang yang antitesis kepada apa yang ditulis oleh orang Melayu kepada masyarakat bukan Melayu. Ini cerita sejarah dan bukanlah berkait dengan isu international relation, geopolitik dan sebagainya. Ini adalah kajian sejarah yang dibuat secara langsung berdasarkan kepada banyak sumber lah, khususnya sumber-sumber primer. Okey. Dalam sejarah, khususnya dalam sejarah Cina dengan Jepun ni, Jepun memulakan peperangan kerana memerlukan sumber ekonomi yang banyak lah, terutamanya makanan dan sebagainya. Tapi itulah, saya rasa macam formal sangat malam ni. Saya macam nak santai-santai nak. So kita balik mood santai. Saya rasa macam formal pula kan, macam straightforward je, bosan pula kan. Sorry ya, saya nak kena tukar mood. Okay, sebab saya baru habis duduk baca satu buku. Jadi mood akademik tu dia main. Jadi bila bercerita kat apa ni, saya kira apa tidur pula kan. So tak syok lah. So live ni sebenarnya dia lebih pada santai. Okay, sorry. Saya terakademik pula kan. Terilmiah lah. Okay, so cerita dia macam ni. Ya. Masa Jepun nak perang dengan China, dia ada satu family, satu keluarga, macam China lah, macam kita duk kenal Nine Dragon lah apa semua tu. So Jepun ada satu family yang dikenali sebagai nama Zaibatsu. Antara keluarga yang menyertai Zaibatsu ni adalah Hitachi, Econ Hitachi tu, barang elektrik Hitachi, Mitsubishi, tak ada lupa. Ada. Mitsui, Mitsubishi, Sumitomo, Hitachi dan Okura. Ni 5 family yang mencetuskan Perang Dunia Kedua. Mereka tekan kerajaan Jepun sebab mereka memerlukan sumber asas lah. Mereka perlukan macam-macam lah untuk develop mereka punya negara. Dan pada ketika tu, tahun 40-an, kuasa-kuasa barat dah mula keluar dari Jepun. Amerika dah keluar, British dah keluar, apa semua. Jadi keluarga Jepun ni, geng-geng Jepun ni dah mula melihat kepada satu masalah kepada negara dia apabila selama hari ini Jepun dibangunkan oleh barat. Jadi 5 keluarga ni ataupun Zaibatsu ni memilih untuk menjual senjata api dan menubuhkan satu syarikat senjata api iaitu Heavily of Peace kalau tak salah saya. Dan tujuan utama dia adalah menjadi pembekas senjata api kepada China. Masa tu China tahun 20-an tengah berperang antara Kuomintang dengan kerajaan Qing. Ini perbuatan apa ni? Tengah duk nak pergi kepada revolusi lah. Bukan, tahun 20-an tu dia berperang warlord lah. Kalau hampa selalu tengok filem-filem Cina, so sama-sama mereka duk berebut kuasa.
Zaman Warlord lah dipanggil zaman ni. Zaman di mana semua orang nak jadi penguasa. Okey. So Zaibatsu ni ambil peluang atas perpecahan yang berlaku di negara China. Dalam masa yang sama, Mokuden ni Manchuria sudah pun dikuasai oleh Jepun. Okay. Saya kena cerita kronologi kepada tuan-tuan untuk kita faham macam mana sejarah Cina di Malaysia ni. Saya kena cerita dari awal. Saya tak boleh jam tu terus saya nak buat konklusi, saya nak tuding jari, tak boleh. Tu bukan metode sejarah. Okay. So, mereka ni dah kuasai Mokuden lah. So, masa mereka Zaibatsu ni duduk jual senjata api, kumpulan-kumpulan tentera yang dikenali sebagai Black Ops ataupun Black Dragon yang berpusat di Kuantung dan Shanghai, mereka ni tak setuju. Sebab bagi mereka tentera, daripada hanjur senjata api untuk hamnya family, maksudnya duit tu hanya dapat untuk hamnya family, tentera lebih berpegang kepada lebih baik kita jajah terus satu Cina dan segala hasil yang ada di Cina tu dapat dibawa balik ke Jepun. Okey. So, dibuatlah satu insiden yang dikenali sebagai insiden kereta api, di mana daripada situlah tercetusnya peperangan yang akhirnya membawa kepada Nanjing Massacre 1939 dan membawa Cina kepada kancah Perang Dunia Kedua. Okey. Menurut beberapa kajian, terdapat 40,000 orang Jepun yang bergerak ke seluruh negara-negara ASEAN, termasuklah Tanah Melayu. Dan dipercayai orang Jepun telah sampai di Tanah Melayu, menetap di Tanah Melayu sekitar tahun 1887. Dan mostly mereka ni duduk di Pulau Pinang lah. Duduk di Pulau Pinang, mereka mereka ni buka kedai runcit, buka kedai basikal, jadi dentist. Tetapi sebahagian besar daripada perempuan-perempuan Jepun yang main ni ke Tanah Melayu, mereka ni menjadi pelacur lah. Dan buka penempatan di Pulau Pinang. Ada jalan Kampung Malabar, ada disebut lah. Dan tugas mereka ni adalah mengumpul maklumat. Hak Jepun-Jepun nak main ni, kerja mereka adalah mengumpul maklumat untuk cari family Cina ni. So, Jepun-Jepun yang main sini, mereka nak buat bisnes lah. Tetapi mereka terpaksa menggunakan Cina yang ada di sini untuk menjadi orang tengah. Maknanya Cina ni untuk jadi orang tengah lama lah. Dan benda ni menimbulkan reaksi tak puas hati di kalangan peniaga-peniaga Jepun. So, Jepun kata, kok mana pun kita kena hapuskan golongan tengah ni, terutamanya Cina lah. Kita kena hapuskan Cina. Dan agar kita boleh beli direct kepada orang-orang lokal, orang-orang Melayu lah khususnya. Kalau kita contoh di Tanah Melayu lah. Okay. So, di sebalik cerita Perang Dunia Kedua dan kenapa Jepun sangat anti dengan Cina adalah kerana bisnes. So, tadi kita ada Zaibatsu. Cina dia ada clan, dia ada macam-macam puak lah. Dia ada rebellion, Boxer Rebellion, dia ada Teratai Putih lah. Kalau tengok contoh-contoh Cina, dia ada lah. Grup-grup ni semua ada bisnes. So, Kuomintang yang pada mulanya di bawah pimpinan Sun Yat-sen dan Chan Shaolin, mereka ni join dengan Jepun. So, bila berlakunya perang di antara Jepun dengan Cina, Kuomintang ni telah ditolak berhabis-habisan oleh orang Cina di negara Cina. Tetapi Kuomintang ni dan Dr. Sun Yat-sen mendapat sokongan yang sangat besar daripada kaum Cina Seberang Laut. Ni Cina Seberang Laut ni Cina yang duduk di luar lah. Okey. So, Jepun tadi ni dia terpaksa gunakan Cina di Tanah Melayu ataupun di mana-mana, Indonesia ke Thailand ke apa ke. Mereka terpaksa menggunakan Cina ni untuk jadi orang tengah. So, Jepun ni tak puas hati. So, bila perang tu berlaku, Cina-Cina ni tadi yang buka kedai, macam-macam kedai ni, jadi pelacur dan sebagainya, mereka bunuh habis semua Cina-Cina yang pernah berhubung dengan mereka ni lah. Maknanya rival of business lah. So, dia bunuh pesaing bisnes. Dan bila Perang Dunia tu berlaku, majoriti orang Cina yang ada dekat sini habis kena bunuh. Dan pernahlah ada satu peristiwa
Singapura Malaysia, pembunuhan beramai-ramai orang Cina di Singapura lah. Hak tu memang menghapuskan suku populasi Cina di orang-orang Cina di Singapura. Peristiwa tu dikenal sebagai satu event yang sangat pahit dan menyedihkan di Singapura lah. Okey. So bila berlaku perang tu, orang-orang Cina memang inti gila lah dengan Jepun. Tetapi di sebalik tu pula ada satu dua hero filantropis, orang yang sangat kaya yang bernama Tan Kah Kee. Ini sejarah yang memang ada buku, apa cari buku dia. Tan Kah Kee ni menjadi orang sangat kaya pada zaman Perang Dunia Kedua, di mana dia ni duk jual macam-macam. Dia jual getah, dia beli tanah, dia buat tu, dia buat ni. Dan dia menjadi hero kepada orang-orang Cina di Singapura dan Tanah Melayu lah, di mana hasil jualan yang dia buat tu dia bagi kebajikan lah. Tapi dia tak lawan Jepun. Nah, duit tu dia macam dia bagi pada Jepun, pada orang-orang Cina untuk makan, minum dan sebagainya lah. So Tan Kah Kee ni rupanya sangat baiklah dengan Jepun. So at some point, kalau bahasa kasar dia, kita mungkinlah kita kata macam buang dalam cerita saja asal lah. Tapi rupanya dalam masyarakat Cina pun ada. Tapi saya tak tahu kenapa Tan Kah Kee ni dianggap sebagai hero yang patriotik lah. Itu satu benda yang pelik. Okay. So selesai dah. Ni saya cerita sikit-sikit, saya cerita banyak-banyak sebab masa kita ada 1 jam. Okay. Bila Jepun mai ke sini, Jepun bawa satu, sebab mereka dah anti dengan China. Bila mereka dah memang anti gila-gila dengan China, dan mereka anti dengan Barat. Sebab mereka dah join Pakatan Jerman dan Itali. Okay. So, dia ada dua purpose. Dia ada dua tujuan yang mereka mai ke Tanah Melayu lah. Yang tadilah, melawan imperialisme dan nak menghapuskan orang Cina. Sebab persaingan ekonomi dan perniagaan lah. So, bila mereka mai ke sini, mereka contohlah kesemakmuran Asia untuk Asia Asia kesemakmuran untuk Asia, orang Asia untuk Asia dan sebagainya lah. Tapi di balik propaganda tu ialah mereka juga menetapkan ataupun mengeluarkan satu propaganda peribumi untuk peribumi. Tanah peribumi hanyalah untuk peribumi. So mana-mana pendatang adalah pendatang yang patut dihalau keluar. Dan untuk menghalau pendatang ni, masyarakat tempatan selanjutnya tidak ada kuasa. Sebab zaman-zaman tu, tahun 30-an, 40-an, kebanyakan negara-negara di Asia Tenggara masih lagi mengamalkan sistem feudal. Thailand, Indonesia bawah Belanda lah. Tapi secara tradisinya, negara-negara ini masih lagi duduk di bawah imperialisme feudal. Maksudnya, feudal tu di bawah imperialisme. Ditadbir oleh imperialisme, tetapi sistem feudal tu dikekalkan dengan harapan supaya sistem feudal ni dapat mengawal masyarakat terbawah. Okey. Jadi bila propaganda tu dibuat, orang-orang peribumi mula anti dengan Cina. Itu salah satu benda yang orang tak perasan apa yang Jepun bawa ke Tanah Melayu lah. So semangat tu dah mula timbul. Kita orang-orang tempatan khususnya di Tanah Melayu lah. Saya tahu lah contoh Indonesia, Thailand tu saya tak maksud tau. Saya cerita di Tanah Melayu, orang Melayu mula anti. Mula ditanam kepada dalam kepala ni supaya anti dengan foreign. Orang pendatang lah. So mereka ni di China ni dianggap sebagai pendatang, bla bla so on. Okay. Masa sebelum tu, tahun 1900, 1910, 1920, kalau tuan-tuan baca dalam banyak kajian nasionalisme, kemunculan nasionalisme Melayu hanya muncul pada tahun 1930. Tapi betul-betul nampak tahun 1939. Itu pun kerana dalam masa yang sama ketika nak berlaku Perang Dunia Kedua ni, penglibatan Turki, PEN Islam, kesedaran gerakan Islah dan sebagainya telah menerbitkan rasa untuk merdeka di kalangan orang Melayu. So ada dua movement pada ketika itu sebelum nak berlaku Perang Dunia Kedua tu, ada dua pergerakan. Satu pergerakan nasionalisme, satu lagi pergerakan Islam lah. Kalau orang Islam dia bergerak secara orang Islam lah. Orang bukan Islam dia bergerak sama ada melalui komunisme ataupun melalui nasionalisme. So dia tak jadi dua, dia jadi tiga lah no. Kalau kita betul-betul tengok, dia ada tiga movement untuk keluar daripada imperialisme. Imperialism. So imperialism tu ditukar kepada bentuk demokrasi.
So akhirnya jadilah pertemuan di antara komunis dengan demokrasi lah. So gerakan Islam ni tadi ni dia tertanam. Gerakan Islam ni dia tertanam secara tak langsung sebab dia tak tahu pasal apa tak tahu. Saya masih duk cari jawapan lah. Saya pun memang saya tak tahu pasal apa gerakan Islam tidak berjaya di tanah Melayu. Okey. Bila sebut pasal gerakan Islam, sebab tu tuan-tuan tengok kumpulan-kumpulan kiri Melayu yang dianggap kiri ni, yang dicop oleh British sebagai golongan kiri, mereka ini banyaknya main daripada golongan-golongan yang nak memperjuangkan Islam. Seperti Hizbut Tahrir, PKMM, banyak lagi lah. Mereka ni basically berasaskan daripada pergerakan Islam. Tapi pergerakan mereka itu tidak berjaya untuk menukar pemikiran masyarakat dan akhirnya menyebabkan mereka join komunis. Okay. Ni game tau. Ni Game of Thrones. Ini satu politik yang sangat halus. Ada bebenang-bebenang yang sangat halus yang mungkin orang perasan dan orang tak perasan. Okay. So tu satu cerita. Bila ditanam, Jepun dah tanam semangat tu, orang Melayu ada yang menentang, ada yang menyokong. Okey. So yang menyokong ni akhirnya membentuk PMCJA. Ini cerita kemudian. Ini cerita kemudian. Pen Melayan PMCJA, Pen Melayan Chinese Japanese ni apa semua. Lepas tu berlakulah gerakan, saya tak ingatlah nama dia tapi saya ingat nama dia PMCJA lah. Okey. Kemudian PMCJA membentuk kepada semangat nak merdeka lah, keluarlah bendera 13 buntang apa semua tu lah. Okey. So yang menentang ni, yang kita baca ni, saya bukanlah tak kira apa kata saya sokong komunis. Saya bukan nak sokong komunis, saya bukan nak kata saya nak sokong komunis. Tetapi ini saya kata bebenang halus ni. Sebab dia lari sikit je. Okey. Tadi saya cerita Jepun telah membawa satu kesedaran kepada orang Melayu untuk menentang orang putih dan menentang pendatang. Sebab dilihat Cina ni tadi ni, Jepun dah main kaji, rupanya Cina ni baik dengan British dan British memang duk bela Cina lah. So why not kita trigger satu point, kita petik jari, kita bakar orang Melayu untuk lawan kedua-dua puak ni. Okay. So bila mereka dah start bergaduh, berperang, dia jadi dia start perang, okey. Kemudian Jepun dapat tanah Melayu. Okey. Jepun berjaya menguasai tanah Melayu dan Jepun mengamalkan dasar berbaik dengan orang tempatan atas sebab tadi dan bunuh semua Cina. Sebab mereka dah bunuh Cina di negara Cina. So Cina dulu mereka baik dengan British. Orang Melayu panas. Sekarang ni bila Jepun take over, Melayu baik dengan Jepun, mereka pula panas. Masa mereka buat orang, mereka tak sedar lah. Bila mereka kena, mereka pula panas. Okay. Tu satu benda yang tuan-tuan fikir sendiri lah. Masa Jepun main ke sini, walaupun Jepun membawa semangat nak bebaskan bla 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 soal-soal nak merdeka lah, kononnya Indonesia mendapat kemerdekaan daripada Jepun dan sebagainya, tetapi Jepun tidak mengubah dasar yang dibuat oleh British. Jepun tak bagi kuasa balik kat sultan-sultan. Jepun tak bagi. Jepun mengekalkan status quo sultan-sultan Melayu hanya berkuasa di dalam adat istiadat dan agama Islam. Itu saja. Dalam tempoh 3 tahun, sultan-sultan yang mana menentang British, yang mana menentang Jepun ditukar. Ini yang duk berlaku cerita di Terengganu, ada cerita di setiap negeri, masing-masing ada cerita. Yang akhirnya menerbitkan satu perkataan bahawa sultan-sultan yang memerintah sekarang bukanlah daripada jurai yang original. Ini berlaku zaman Jepun lah. Okey. Tapi sebenarnya Jepun tak bagi apa-apa pun kepada sultan-sultan Melayu. Kalau betul-betul lah Jepun nak bagi kita merdeka, Jepun nak bagi balik kuasa kepada kita, sepatutnya Jepun dia serah balik. Hang ambil semua, hang tak ambil lah negeri hang. Dalam tempoh 3 tahun setengah ni, hang develop lah apa-apa hang nak develop. Tapi sebenarnya Jepun pun memburu. Ni satu cerita. Okay. So, bila perang 3 tahun setengah tu, perang.
Akhirnya British melalui SOE 136 Special Operative Executive Guerrilla 136. Sebelum nak tubuh 136 tu, British dah tubuh STS. STS tu School Training, saya tak ingat lah, STS 101 lah. Siapa-siapa yang baca pasal sejarah komunis ni tahu lah. So, ditubuhkan STS 101 di mana konvik ataupun pesalah-pesalah Cina ni yang kena buang negeri, yang jahat-jahat ni dibentuk kepada satu bentuk gerakan gerila yang kemudiannya dikenali sebagai MPAJA. MPAJA dia punya number tu adalah 135. Melayu punya 136. 136 ni lah Tengku Mahmud Muhyiddin yang famous tu. Harimau Melaya ni gelar sebagai Harimau Melaya yang menjadi orang yang lead. Dia tu 136. Tapi Cina ni tadi dia 135. Maknanya dia dibentuk lebih awal. Walaupun 136 dibentuk, tetapi pengambilan orang Melayu tak ramai berbanding dengan STS 101. Pasal apa ditubuhkan MPAJA? Malayan People Anti-Japanese Army. Malayan People Anti-Japanese Army. Nama dia sebenarnya MPAJA Malayan People Anti-Japanese Army. Maknanya apa ni? Tentera gerila yang nak lawan Jepun lah. Tapi majoriti yang duduk dalam MPJA adalah Cina. India ada 2-3 kerat, Melayu pun ada 2-3 kerat. So, nama MPJA tu pun dah tak kenal. Okay. So, nama MPJA tu adalah untuk mengaburi apa yang British buat untuk tanah Melayu. Okay. So, MPJA ni bergerak. Diajak tentang ilmu gerila hutan, bla bla bla, lebih kurang 1,000 lebih saja. 1,000 hingga, kalau tak salah saya, yang final adalah 3,000 lah. Tapi yang masa start mula-mula tu 100 lebih lah. 100 lebih. Dan kemudiannya dia berkembang, lalu jadi 3,000. Okey. Jadi bila MPAJA ditubuhkan dengan tujuan untuk lawan Jepun, mereka telah dibagikan senjata api, dibagikan segala maklumat lah tentang tanah Melayu. Sebab British kan duduk sini, dia dah buat macam-macam. Dia dah buat topografi, dia dah buat peta-peta yang macam-macam. So, segala informasi tentang tanah Melayu, kedudukan tanah Melayu pada ketika itu diberi kepada MPJA dengan harapan mereka ni akan bantu British untuk lawan Jepun. So, MPJA ni buat kerja lah sebab mereka ni Cina. Cina ni dah memang anti dah dengan Jepun. So, British tak bagi kepada orang Melayu kerana British anggap orang Melayu dah belot. British dah anggap orang Melayu dah tak menyokong mereka. So, British buat keputusan gunakan Cina yang ada di tanah Melayu untuk lawan Jepun dengan harapan mereka ini akan mendapat sokongan daripada negara Cina. Ini politik tahun 40-an tau. Ini awal masa-masa Perang Dunia Kedua lah. Okey. So, Jepun, geng Cina ni komunis lah. Akhirnya nama komunis lah. So, MPJA bergerak. Akhirnya, ini yang Mai Jinping apa semua ni. Mai Jinping berubah. Akhirnya, Jepun pun kalah. Okay. The Struggle for Independence. The Struggle of Independence ditulis oleh Firdaus Abdullah. So, dia ceritalah masa Jepun kena bom. Hiroshima dengan Nagasaki kena bom. Rupa-rupanya, tentera Jepun yang ada di tanah Melayu ni hanya tahu berita tentang pengeboman tu lebih kurang 3 bulan kemudian. Sebab masa kena bom tu, semua orang jadi confused. Semua orang jadi blur. Perang dah habis ke? Apa nak? Semua orang jadi kaget lah. Jadi kaget. So, British mai 6 bulan. Dan tempoh 6 bulan kemudian, barulah, maknanya lepas 3 bulan daripada Jepun baru tahu, barulah British sampai. So, siapa yang urus tanah Melayu ni masa tu? So, komunis-komunis ni lah. So, komunis-komunis ni pun mai, dia bagi tahu kat Jepun, hampa dah kalah, so surrender. Masa bom tu, Jepun duk perang lagi tau. Bandar-bandar yang mereka duk kontrol ni, mereka masih lagi duk berperang. Dan akhirnya barulah mereka tahu kata, dah kalah. Okay. So, bila kalah, dalam tempoh 6 bulan tu,
Itu saya tak cerita, memang saya tak cerita tentang komunis dan Islah. Itu memang saya tak mau sebut tentang tu. Sebab dia belum masuk lagi topik tu. Yang benar-benar halus yang saya cerita ni adalah yang orang tak perasan. Apa yang berlaku, kenapa British tak bagi. Macam saya cerita tadi lah. Kalau saya lagi dengar balik live ni, apa tu, apa yang benar halus tu, dengan apa yang hampa duk baca tu, hampa akan dapat tangkap lah. Dia benda ni kena banyak baca lah, baru dapat. Oh, pasal apa majoriti yang menyokong British. Pasal apa orang Malaysia ni kalau sebut komunis je inti. Itu benar halus tu. Benar yang kenapa ada orang Melayu pergi masuk komunis dan kenapa ada orang Melayu yang anti kepada komunis. Okay. So bila tak mana tadi. So bila British mai dan tempoh 6 bulan tu, kan dia ada selang masa kosong. Yang pertama, sultan-sultan semua tak tahu nak buat apa. Tak tahu nak buat apa. Nak rampas kuasa ke? Nak isytihar merdeka? Nak buat apa? So dalam masa 6 bulan tu, sepatutnya bila kita dah lapang, tak ada siapa-siapa, patutnya masa tu dah disiarkan merdeka. Tapi masa tu juga tak ada leader lah. Yang ada Ibrahim Yaakob. Tapi Ibrahim Yaakob akhirnya lari pergi ke Indonesia. Lepas tu kita ada siapa lagi tokoh-tokoh zaman tu lah. Burhanuddin Hilmi. Tapi dia mai pun last minute. Dia mai pun dah habis dekat ujung-ujung perang. Walaupun dah ada perbincangan jumpa Soekarno dan sebagainya. Tapi masa 6 bulan tu terlalu singkat untuk buat satu pergerakan massal. Pergerakan yang besar untuk panggil semua orang Melayu untuk jom kita declare merdeka. Walaupun KML, Kesatuan Melayu Muda dah mula bercakap tentang merdeka dan sebagainya, tetapi istilah merdeka tu tak dapat sambutan. Orang Melayu semua, kami dah selesa dengan British. So buat apa nak merdeka? Sebab British duduk di tanah Melayu, dia tak macam Belanda duduk di Indonesia. Belanda duduk di Indonesia, dia kejam. Dia pukul orang, buat ikut dan. Memang kejam lah Belanda. Tapi itulah no. Bila kita pergi dengan Indonesia, orang itu saya post. Ada orang komen, dia kata sekecil-kecil Indonesia, sekecil-kecil Belanda boleh menguasai sebesar-besar Indonesia yang geng-geng Indonesia dok marah. Itulah lawak lah. Tapi sungguh lah kan. So Belanda ni memang dia kejam lah dengan masyarakat di Indonesia dan orang Belanda dia boleh berasimilasi dengan orang Indonesia. Tu yang duk lahir masyarakat buli-buli pada sebut tu lah. Tapi di tanah Melayu tak ada orang Melayu yang duduk orang kata perempuan kita pergi kahwin dengan pegawai British, ada pegawai British duduk seksa. Kita tak pernah dengar lagi lah. Kecuali Kes Natrah. Itu pun pasal agama. So British bawa satu pendekatan psikologi yang mudah, simple dan tak menyakitkan. Bila benda-benda tu berlaku, so orang Melayu macam tak apalah, duduk je lah dengan British pun. Buat apa nak? Kalau nak bagi pada orang Melayu, asyik gaduh. Ni pemikiran sebab kita ada kesan daripada pemikiran feudal tadi. Masa zaman-zaman feudal, duk bergaduh perang aku. Bukan jauh pun zaman perang dunia kedua dengan cerita perang Larut. 1874 mau pada perjanjian Pangku, kita perang tahun 1942, beza dalam 70 tahun je. 70 tahun tu dekat je dengan kita. Macam zaman law lah. 70 tahun dulu masa kita nak merdeka, sampai law pun kita duk cerita lagi tak pasti siap merdeka. Sama juga dengan orang yang hidup zaman tu bercerita tentang perjanjian Pangku 1874, tiba-tiba perang, British belah. Sebelum nak berlaku perjanjian Pangku 1874, antara kalangan-kalangan pembesar dan orang-orang feudal Melayu duk perang sama-sama sendiri, duk berebut kuasa. So majoriti orang Melayu fikir lebih baik kita ditadbir oleh bangsa lain. Senang tak gaduh. Itu pemikiran zaman tu. Tapi masa Jepun mai, satu benda yang saya perasan lah, daripada banyak buku yang saya baca lah. Sebenarnya orang-orang Melayu masa tu dah mula sedar. Bila semangat nak merdeka tu dibawa oleh Jepun, kita boleh takbir sendiri, keyakinan tu dah mula timbul. Orang Melayu dah sokong secara total untuk mendapatkan kemerdekaan. Tapi tak ada orang boleh lead mereka pada ketika itu. Tapi sejarah ni di macam lenyak tau. Hampa kena baca buku-buku kiri baru hampa nampak. Tu pun hampa tak boleh nampak dengan jelas. Dia macam, ni contoh lah, macam tumbangnya UMNO. Naiknya Pakatan Rakyat contoh.
Tapi cerita macam mana transisi ataupun perubahan sokongan politik orang Melayu kepada Pakatan Rakyat tu tak diceritakan. Dia habis macam tu je. Dululah ni cerita zaman dulu. Zaman lalu ni kita dah ada lah segala teknologi maklumat dan sebagainya. Tapi pada ketika itu tak ada. Cuma British buat keputusan. Bagi saya, bila darurat diisytiharkan tahun 48, dia ada satu benda yang membuatkan British isytihar. Hamba kena fikir tau, hamba fikir faham dan hamba kena faham betul. Orang kata British anti dengan komunis. Okey, anti dengan komunis. Sebelum tu British yang create MPJA yang akhirnya menjadi komunis. Chimping dapat OBE, Order of British Empire. Dia dapat 2 pingat. Dan dia pergi London. Saya dah tengok dah gambar yang original tu. Saya tengok lah. Memang saya tengok MPJA dah ada dekat London. Satu batalion tu ada satu gambar yang saya dapat adalah tempat tu rahsia lah. Saya tengok sendiri. Nanti saya akan sharekan tuan-tuan. Mereka semua pergi ambil medal. Kerana berjaya lah mengalahkan Jepun. Cuba tuan-tuan fikir. Kalau lah gambar tu tahun 47. Kemudian mereka dibagi, katalah gambar tu tahun 47. Abang check lah Wikipedia bila dia dapat OBE tu. Katalah tahun 47 dia dapat pingat. Suddenly, tiba-tiba British kata pengaruh komunis yang terlampau kuat di tanah Melayu menyebabkan kita kena lawan pula komunis. Bagi saya tu nonsense. Sebab apa? Kalau tuan-tuan baca betul-betul buku berkenaan komunisme di tanah Melayu, banyaklah buku dia. Banyak, sangat banyak. Chimping tak mendapat sokongan daripada negara China. Mao Zedong tak iktiraf. Tak macam tak familiar lah. Dia ni siapa kan? Walaupun ada Tan Melaka lah, pumpang-pumpang apa semua duk main kat sini apa semua kan. Ejen-ejen. Dan berlaku pula pada ketika itu konflik di antara Rusia dengan China. Ni konflik dalaman lah. Tapi bila kuasa-kuasa lain duk main tang komunis, mereka pakat lah. Tapi ni cerita berlaku perselisihan di antara Rusia dengan China dalam beberapa bab lah. So bila mereka, sebab apa? Komunis tanah Melayu, bila mereka pergi ke persidangan komunis dunia, basically dia macam komunis PKM ni macam tak begitu dikenali compare to PKI lah, Parti Komunis Indonesia. Okay. So dekat situ, saya nampak macam dia ada pakatan sulit di antara British dengan PKM tu tadi. Sebab apa? Okay. Di tanah Melayu, British kata, ni apa dengar betul-betul lah. British kata darurat pada 16 Jun 1948 adalah untuk menghapuskan komunis. Pengaruh komunis di tanah Melayu. Tahun 1949, apabila Mao Zedong menang ni di seluruh China ni dan membentuk Republik Rakyat China, British adalah antara negara pertama yang mengiktiraf kerajaan komunis China tahun 49. Tak ada konsulat lagi. Nampak lagi benda. Luis Mountbatten tahun 45. Okey. Tahun 45 apanya. Okey. So, lagi satu saya lupa bila dah share ni. Saya duk cari apa benda yang dikongsi, apa benda yang dijanjikan oleh British kepada Chimping lah. Lord Mountbatten ni yang terlibat dalam kemerdekaan India. Kalau hampa bisa tengok cerita biografi Mahatma Gandhi, Lord Mountbatten ni lah adalah General Vizirai British terakhir dalam British India. Ada filem dia. Boleh tengok lah. Dia pun kena game lah kali. Lord Mountbatten ni. Tapi memang bagi saya lah at some point British memang power lah. Bab intelligence ni bagi saya British memang dahsyat. Dia boleh buat character assassination, dia boleh buat pembunuhan kereta politik, dia boleh twist plot, dia boleh buat plot twist. Memang power gila lah bagi saya British ni. Kalau betul-betul baca, bagi saya memang dahsyat lah dia punya intelligence.
Okey. So balik pada cerita yang tadi, dia dah isytihar darurat. Dia kata kita kena bunuh PKM, tapi dia iktiraf PKC, Parti Komunis Cina, dan membentuk negara Cina. Okey, so apa jadi kat orang Melayu? Okey. So orang Melayu ni duduk terpinga-pinga. Sebenarnya orang Melayu masa tu, yang kita duduk dengar ni, saya bukanlah nak anti, memanglah bila berperang ni ada yang jadi mangsa. Ada yang yalah, macam kita duduk dengar lah cerita bila Jepun mai kena minum air sabun, kena pijak kepala, kena pancung, apa semua, semua tu lah. Tapi bila saya baca buku buku kiri lah, yang dipancung tu adalah Jepun kata yang dipancung tu adalah orang Melayu yang bekerja dengan British. Kan dia dah hinting dengan British, so dia anggap depa ni bersubahat lah. So dia bunuh lah. So yang kena seksa apa semua tu, bagi saya adalah secara rawak. Okay, random lah, dia pick random, kemudian dia seksa. Saya bukan apa, sebab tok saya dia cerita zaman Jepun tu lain. Yang saya dengar dekat mainstream tu lain. Tok saya cerita, ni tok saya arwah dah, dia mati umur 89 tahun. Tok saya kata zaman Jepun depa susah. Memang depa kena makan ubi bla 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 soal-soal. Tapi zaman British pun depa susah juga. Taklah senang pun. Ni belah mak saya lah di Perak. Mana? Saya punya ni dah cabut, patah dia punya klip ni. So saya stiker, politik. So tok saya tak ada pula dia cerita. Tok saya tak cerita pula kata dia pernah tengok orang minum air sabun, orang kena pijak. Tak ada. Cuma dia kata, dengar dia kata di Jambatan Sultan Idris, sebab belah mak saya orang Perak. Di Jambatan Sultan Idris dekat Parit tu, dekat Parit Perak tu. Dulu jambatan lama lah, jambatan baru saya biasa merasa lah jambatan yang lalu tak bunyi kayu kan. Dia kata jambatan tu lah tempat pancung Cina lah, sebab di Parit, Pekan Parit tu memang ada Cina. Sampai lah pun ada. So majoriti orang Cina yang sebelum zaman Jepun, majoritinya duduk di Bota, duduk di kawasan Parit. Lepas tu masa berlaku kebangkitan komunis tu, kampung seberang sana, opah saya, tok saya duduk di kampung Paluh layang kiri. Dia belah layang kanan tu. Kampung Paluh layang kanan, dia kata ada satu hari tu, satu kampung kena bunuh dengan komunis. Lepas tu orang Melayu pun bangun lah. Tu yang mai Kiai Haji Saleh apa semua dekat apa seberang Perak tu kan. Haji Yusof lah apa semua tu. So Cina ni habis semua. Cina Bota, Cina Parit, Cina apa semua lah. Semua lari pergi duduk Setiawan. Dulu Cina duduk sekali di kawasan Perak Tengah tu. Akhirnya mereka lari lah, nak mampus dulu kan. Alah, salah mereka juga kan. Okay, tapi tok saya, dia tak cerita benda, dia cuma cerita. Okay, dia kena pergi sekolah Jepun. Nyanyilah lagu Miyoto Keno Sore Akete Kiba Owa Oderu Oyat Sima. Saya pun hafal pada dia. Lepas tu saya dengar balik. Rupanya memang lagu kebangsaan Jepun. Sampai lah kan. Tu perspektif yang lain. Tapi bila saya dengar daripada tok saya, daripada luar mainstream, bila orang zaman Jepun ni macam mana tu, saya kena minum air sabun lah apalah tu kan. Tu semua wallah alam lah. Lepas tu cerita kata tu nak merogol apa semua tu lah. Tapi tok saya tak cerita bab tu. Opah saya pun tak cerita. Tak cerita lah kata ada Jepun masuk kampung nak main cari perempuan ke apa ke, tak ada. Bukanlah kata saya nak sokong komunis, tapi saya mendengar daripada tok saya sendiri. Mak tok saya orang Kedah lah, mak tok kan. Mak tok saya pun tak nak cerita nama-nama Jepun. Saya pun tak tahu apa jadi nama Jepun. Macam pelik pun dah. So adakah cerita bab Jepun ni diperbesar-besarkan sebab kita mewarisi pemikiran British Anglophile? Tu Allah alam, tuan-tuan tu fikir lah.
Okey, sebelum tu saya lupa lah. Sebelum tu saya, apa yang saya cerita ni, uh, ada dua fasa. Kita cerita pasal zaman perang Jepun, kita ada tiga perkara yang kita cerita. Nilai lah, nilai dalam penceritaan ni. Point of story pada malam ni ialah saya nak cerita tentang bagaimana tercetusnya hubungan konflik di antara Melayu dengan Cina. Kemudian kita nak tengok apa yang berlaku di sebalik zaman perang Dunia Kedua. Yang ketiga, kita nak tengok rentetan peristiwa yang berlaku selepas perang Dunia Kedua. Apa semua contoh-contoh ni, sebahagiannya yang saya cerita ni sebahagiannya saya dah tulis. Ni dalam buku ni, kedua-dua buku saya ni sebelah sini, iaitu buku Tanah Baru Negeri Selatan dan perkembangan kampung baru di negeri Pahang. Pasal saya duduk Pahang, tapi bolehlah cerita ni dibawa kepada tanah Melayu. Ini adalah contoh lah. Okey, so apa yang saya cerita ni, tuan-tuan boleh baca secara detailnya dalam kedua-dua buku yang saya tulis ni lah. So kalau tuan-tuan berminat, sebelum ni saya pun, dalam video sebelum ni pun saya ada advertise, saya ada iklankan. Buku ni kalau harga hampa biasa ni, buku ni 70, yang ni 40. So dia jadi 110, sekali postage RM8, so dia jadi 118. So malam ni, buku ni saya, kalau tuan-tuan berminat, boleh dapatkan dengan harga RM100 saja. Untuk sampai habis lah. Buku ni ada 13 kopi saja. Buku ni dicetak oleh apa ni, Perpustakaan Negeri Pahang lah. Ni buku dia. Cahaya sangat kot tu. Ada 13, saya dapat 20 kopi saja sebab saya penulis. So saya dapat 20 kopi. Dan hanya dicetak 300. So library hanya cetak 300 saja. Dah habis lah. Yang ni lah yang last yang ada dekat tangan saya. Jadi kalau tuan-tuan berminat untuk baca, boleh PM saya, DM saya dekat page dan kita sembang lah. Kalau tuan-tuan berminat dengan harga RM100 sekali post. So tuan-tuan dah jimat lebih kurang berapa? Lebih kurang RM18 lah. Okay. So dengan pembelian tuan-tuan tu boleh bantu saya jugalah untuk meneruskan kajian-kajian yang lain lah. Terutamanya untuk dapatkan rekod-rekod Belanda. Sebenarnya saya minat sejarah ni, tapi dia terlalu luas. Dia ambil masa lah untuk tulis ni, bukan senang kan. Dia nak sampai mood dan sebagainya. Okay. So kita balik cerita pada zaman Jepun tu. So saya baca lah rekod-rekod berkenaan dengan buruh dan sebagainya. Saya pergi Arkib Negara di KL, saya kumpul maklumat. So ada banyak persatuan-persatuan yang pro kepada, dia bukan pro pada komunis. Zaman tu ada orang Melayu, zaman dulu lain tau. Zaman kalau apa back to past, balik kepada zaman 30-an, 40-an. Masa tu berlaku pertembungan. Tu nak balik pada Islah tadi. Dia ada kumpulan Islah, gerakan Islam, gerakan sosialis, gerakan komunis, gerakan liberal. Ada orang Melayu liberal tau. Apa ingat zaman law ke liberal ni? Zaman dulu dah ada. Liberal ni maksudnya dia terbuka. Maksudnya dia boleh menerima pandangan-pandangan lain. Maknanya dia tidak menyebelahi lah. Maknanya dia terbuka lah. Ada orang Melayu yang macam tu. Tapi banyaknya orang Melayu ni adalah kumpulan T20. T20 ni yang betul lah zaman-zaman tu. Cerita-cerita macam cerita penerik beca tu lah. Dr. Asmadi, ibu mertua aku, hak laki dia tu doktor. Tu pok-pok tu lah. Pok-pok Melayu yang liberal. Pok-pok yang menyokong komunis ni adalah mereka yang duduk di bandar. Orang Melayu yang duduk di bandar dan merasakan penindasan. Bila mereka tak dapat kerja, mereka dibayar gaji rendah. Kalau hampa baca buku macam Rashid Maidin ke Abdullah Sidi dan sebagainya, mereka ini timbul daripada keadaan yang berlaku ketika itu, di mana buruh mendapat gaji yang rendah. Zaman tu mereka duk tengok dah pasal apa British duk dapat ni, sebab pengaruh komunisme tu dah mula main. Buku-buku Marx, Lenin mula diedar kepada mereka lah, melalui orang Cina juga. Cina yang duk edar bagi mereka baca. So adalah sebilangan orang Melayu yang join komunis. Tapi sebelum Abdullah Sidi dengan apa mereka yang leleh PKM 10 ni, ada orang Melayu yang dah join komunis tahun 1939, disebut dalam buku Fujuhara. Ada orang Melayu yang join komunis, tapi dia tu berpaling tadah dan dia yang buka cerita pasal komunis kepada British, yang menyebabkan British dah start alert, dah mula buat risikan dan sebagainya. So kalau hampa duduk dalam kasut Cina, hampa rasa ini
belot lah. Melayu ni tadi ni belot. Okey. So, satu kumpulan lagi, Gerakan Islah. Gerakan Islah ni orang kampung lah. Orang-orang Melayu duduk di kampung. Sebab dulu, tahun 40-an, majoritinya orang Melayu memang duduk di kampung. Mereka ni pergi mengaji pondok. Kemudiannya pergi upgrade sikit. Pandai sikit, mereka pergi mengaji Azhar dan sebagainya. So, mereka menerima pemikiran Islah tu, ataupun Gerakan Islah tu, kebanyakannya di Al-Azhar lah. Mereka dapat pengaruh tu daripada Al-Azhar, dengan yang dipimpin oleh Muhammad Ali Ridha, Jalaluddin Al-Afghani dan sebagainya lah. So daripada tu timbullah golongan cendekiawan Melayu yang juga penggerak kepada Gerakan Islah, iaitu Syekh Al-Hadi, Syekh Tahir Jalaluddin dan ramai lagi lah. Tapi walaupun mereka ini berjaya membawa satu perkembangan dan idea baru dalam pemikiran orang Melayu, di mana mereka menekankan teknologi. Berkata kalau kita nak lawan imperialisme, mereka pun lawan sebenarnya Gerakan Islah ni. Tapi dia lawan dalam bentuk pemikiran. Dia komunis, sosialis, dia lawan dalam bentuk senjata. Itu yang beza. Sebenarnya dua-dua ni melawan juga. Sebab tu ada, kemudiannya timbul pula satu bentuk pemikiran yang konon-kononnya dinamakan sebagai Islam komunis. Ada. Apa carilah benda-benda tu. Okey. So, Gerakan Islah ni lawan. Dia kata kalau kita nak lawan imperialisme, kita kena lawan dengan bentuk memajukan diri kita. So, contohnya Syekh Tahir Jalaluddin. Famous lah kat Penang. Dia ada apa tu nak tengok bulan kan. Dia ada pusat sains. Dia bersempena dengan nama dia. Dia adalah ahli matematik Melayu pertama yang berjaya lah di tanah Melayu. Dia ada buat pula buku algebra. Tapi nama dia tenggelam. Yang diangkat Syekh Abdullah Fahim sebab orang yang mempunyai kemerdekaan. Tetapi yang menjadi penggerak pertama, yang menjadi penggerak antara penggerak-penggerak penting kepada perjuangan Islam dan perjuangan kemerdekaan adalah mereka ni lah yang awal-awal tadi ni. Bukanlah nak nafi Syekh Abdullah Fahim, tetapi kita kena ingat juga jasa orang yang menggerakkan mula-mula ni. Okey. So Sultan Melayu, Sultan-Sultan pada ketika itu, golongan-golongan bangsawan, yang ni kita kena balik pula kepada hierarki. So tadi kita ada sebut T20. Lah ni baru kita ada istilah T20, M20, B40. So zaman dulu pun kalau kita adapt benda yang sama, balik ke zaman tu, lagi main lain lah. Bila kita sebut benda tu, yang duduk di atas adalah golongan-golongan kaya lah. Istana dan bla 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 apa ni, kerabat mereka. Sebenarnya barulah pergi kepada golongan yang kaya sikit. Itu pun sepihan daripada keluarga mereka juga. Keluarga feeder ni tadi lah. Dia beradik mereka, tumpang-tumpang dia, mereka pun jadilah M20. Kita yang rakyat ni, pada zaman tu macam tok saya, B40 lah, duduk kampung tepi sungai kan. Dulu duduk cerita jamban apa tak ada, berak tepi sungai. Tu benda yang normal. Tak pun agak-agak tak boleh, agak-agak masuk dalam hutan cari sayur apa cari buah-buah, beraklah dalam jamban. Ni beraklah di kebun ke di mana tempat lah. Saya pun cik-cik biasa rasa benda tu. Tu yang saya boleh cerita. Okey. So terpotong pula tadi. Tak mana dah, tentang feeder tu. Yang saya nak sebelum feeder tu saya sebut apa dah. Gerakan Islah. Okey. So golongan M40 ni adalah kumpulan yang saya kata tadi lah, liberal. Mereka ni tak mau komunis pun mereka tak mau. Sosialis pun mereka tak mau. Sosialis lagi lah, nak bagi sama rata kan, berkongsi kekayaan bersama lagi mereka tak mau. So mereka berpihak lah kepada British. Mereka kata tak apalah, lebih baik liberal daripada lebih baik imperialism daripada komunisme. Okey. So kat situ pun dah ada pemecahan. So apa yang berlaku? Golongan bawah ni naik golongan bawah cuba nak naik, tetapi hendak menguasai tanah Melayu ni mesti mendapat perkenan daripada ataupun mesti mendapat sokongan daripada golongan T20 dengan M20 tadi. M40 lah, M40 M40. Sebab kalau hampa faham tentang kalau hampa baca Revolusi Perancis,
Revolusi Perancis kan bermula daripada bawah. Tapi yang menyokong gerakan ni adalah Voltaire. Voltaire tu orang kaya sebenarnya, betul tak? Adalah apa nama yang tulis buku, saya tak ingatlah nama Jean apa tau. Depa ni adalah golongan konglomerat Perancis yang menyokong gerakan radikal Perancis tu tadi tu. Pasal mereka dah baca lah, kalau pokok ni naik, kalau kita biar, kita tak fund, kita tak bagi, kita tak melabur kat atas mereka, siap-siap kita kena bunuh. So mereka ni yang kaya ni memilih untuk sokong. Dan akhirnya mereka dapatlah buat. Nampak ingat buat revolusi ni tak ada apa-apa kira-kira ke. Politik mana pun akan dapat hasil. Aku bagi hang 100, kalau hang menang, hang bayar aku 200. Sebab apa? Golongan yang menang ni tadi ni mestilah dapat kuasa. Bila dapat kuasa, dapat tak duit? Mestilah dapat duit. So kekayaan tadi ni dia bagi balik lah dalam bentuk lain. Inilah politik. Ni politik, tuan-tuan. Jangan duk telus sangat dengan politik ni. Jangan duk betul-bendui. Orang kata. Okay. So, kalau baca buku-buku Ahmad Mustamam ke, siapa ke, ramai lah. Ruhi Hayat ke, Ruhi Hayat tu Ahmad Mustamam lah. Menuju ke puncak kuasa. Lepas tu melihat tanah air. Ada banyak lah buku kiri ni. Saya perasan bahawa golongan bawah rakyat ni, orang kampung ni, mereka dah terdedah kepada fahaman komunisme dan sosialisme. Sebab masa tu semua orang nak bergerak lah, nak berjuang lah, nak majukan diri. Bukanlah nak majukan diri sangat sebenarnya. Dia lebih kepada geram kepada British. Sebab masa Perang Dunia Kedua, rupa-rupanya British ni belah lagu tu saja. Ni dia orang panggil apa? Dia ada istilah tu dalam tentera ni. Saya tak ingat lah perkataan dia tu. Tapi bila British belah lagu tu saja dan bertumpu di Singapura, barulah orang boleh sedar rupanya orang di negeri Melayu ni baru sedar, rupanya British ni memang tak boleh pakai. Sebab apa? Dan akhirnya mereka buat keputusan untuk sokonglah side lain. Tapi yang side yang ada masa tu adalah gerakan kiri lah, gerakan Islam, sosialis. Melayu ada Melayu sosialis tau. Dia bukan komunis, Melayu sosialis. Tu yang awas api apa semua tu, yang apa lagi satu nama tu? Allah, saya lupa lah, KMM lah kot no. Mereka ni sosialis. Tapi sebab tak ada pilihan, mereka join lah komunis. Sosialis dengan komunis ni tak sama tau. Dia punya fundamental dia tak sama. Apa kena faham tu betul. Okay. So, bila rakyat dah pula bangun, tiba-tiba British man dia buat idea. Buat darurat lah yang pertama. Dia kata komunis kat komunis, apa tembak. Tembak. Bunuhlah siapa-siapa, 3 orang dekat Sungai Siput. Bunuh, istilah darurat 16 Jun 1948. So 45 sampai 48 3 tahun. So dalam masa 3 tahun tu dah berlaku movement besar-besaran. Barulah ada grup sembang pasal nak merdeka, sembang pasal perjuangan bangsa, munculnya UMNO. Pasal apa UMNO muncul? Tu semua kena kaji. Barulah hampa boleh faham, rupanya inilah yang berlaku. Tapi yang saya nak cerita ialah pertemuan. Ini saya cerita sampingan tau. Topik yang kita nak bahas tu selain pada merdeka tu, deep down ni ialah apa peranan Cina. So kita dah tengok tadi, Cina memang tak perhati dengan Melayu. Pasal dulu mereka duk dapat sokongan British. Tiba-tiba mereka dapat Melayu dapat sokongan daripada Jepun. So bila British balik, Cina dapat profit tak? Cina dapat profit, Cina dapat keuntungan. Tapi keuntungan tu tak dibayar dengan cara wang. Adalah yang dapat duit. Ada juga Cina yang okey, sebelum saya lupa, dalam sejarah kita, saya dengar kan Sultan Idris adalah Sultan Melayu yang terkaya. Dia telah menyumbang sebuah kapal perang bernama HMS Melaya yang akhirnya tak tahu meletup kat mana kan. Puak-puak Cina, mereka bagi kapal terbang terus. Nanti saya cari balik buku yang saya baca tu. Mereka bagi 5 biji kapal terbang. Lagi kemas. Sebab tu tuan-tuan, kita ni baca sejarah. Kalau kita nak baca sejarah berkenaan dengan etnik lah, kita kena baca side mereka. Side yang mereka tulis. Sebab bagi saya ahli-ahli sejarah daripada Cina, orang-orang Cina ni mereka sangat telus. Mereka tak ada hidden punya. Mereka cerita itu lah.
Itu yang saya pujilah bagi orang-orang Cina, yang saya memang kumpul banyak buku-buku daripada ahli sejarah mereka, sebab saya nak kaji tentang pemikiran orang-orang Cina. Dia tak macam orang Melayu. Orang Melayu ni dia nak sembunyi, sikit-sikit nak sembunyi, sikit-sikit nak simpan, sikit-sikit nak tu, nak ni, nak ni. Bila sebab tu orang Melayu ni lemah. Uh, kita jadi tak, bila kita pemikiran kita ataupun kefahaman kita dalam ilmu tu terbuka, barulah kita boleh step forward macam mana kita nak bersaing dengan Cina. Perang lah. Tapi kalau dari segi ekonomi, macam mana kita nak fight dengan Cina? Jepun dah try dengan cara perang, kalah. So apa Jepun buat? Selepas 1945, bila bom jatuh, mereka kalah. Tahun 46 mereka bangun. Mereka buat apa? Mereka buat TV, mereka buat tu, mereka buat ni. Macam-macam lah teknologi mereka buat. Mereka import tak teknologi itu ke China? Ya, mereka import ke China. Daripada tahun 46 sampailah berlaku revolusi budaya tahun 76. Tahun 76 tu, masa tu Mauzidian duduk hidup lagi. Lepas tu tahun masuk tahun 2000 bila berlaku bila China dah tak lagi mengamalkan komunisme. Barulah China start, kita nampak China dah start buat TV sendiri, buat kereta sendiri, bla bla bla, so on. So Jepun kaya kerana barang-barang mereka tu diimport ke China. Itu yang jadikan mereka kaya. So Jepun bersaing tak dengan melawan tak China, dia masih melawan. Dan sampai lah pun dia lawan. Tapi kita ni, kita sebab kita tak ada ilmu, kita tak mau moving forward, dan kita dapat pemimpin-pemimpin yang menakut lah. Dia kata tu, bila lawan mereka, mereka cop kita, cop lah, macam-macam lah mereka bergelaran kat kita. Tapi hang tak bagi pun satu solusi untuk majukan bangsa. Sebenarnya tujuan dia adalah kalau bangsa ni, kalau orang Melayu dah maju kaya apa semua, nak lawan mereka lah. Kalau rakyat sendiri lebih cerdik daripada mereka, mampu lah. Kan? Bayang macam ni lah. Pemimpin kita, berapa ramai pemimpin kita yang ada, contoh lah, yang ada yang PhD holder. Contoh yang pegang PhD, yang ada title PhD. Berapa ramai pemimpin ahli-ahli politik kita yang at least ada degree yang sesuai dengan bidang mereka. Han nak cakap politik tapi sesuai tak dengan bidang han? Tak ada. Han bayang pula, kalau lah menteri kita tu, menteri-menteri kita yang ada dalam kabinet ni, mereka ni ada PhD, mereka ada master, dan sesuai pula dengan master dalam, mereka menjawab jawatan menteri tu sesuai dengan pengajian mereka. Agak-agak maju tak? Dan hampa agak-agak, rakyat ni akan sama naik tak? Mestilah sama naik. Tu. So bagi saya nak salahkan China 100% pun tak boleh. Sebab macam saya kata dalam video sebelum ni, saya kata kalau kita tak buka ruang, mereka pun takkan main. Macam lah Bangla, Nepal, Rohingya main, siapa yang buka peluang? Siapa yang duduk kangkang? Orang kita juga. Yang nak bawa parti-parti dulu, tak mau sebut lah politik kan, tapi siapa yang duk jual IC, siapa yang duk bawa masuk imigran ni, ada pula pendatang tanpa izin, pendatang dengan izin ni ada kartel pula jual, set satu kepala dapat RM10, ada dapat RM15 satu kepala. Saya ada kawan yang bekerja uruskan parti-parti ni dulu, pendatang dengan izin ni, padi dia sebut padi. Mereka ni dapat pula duit, kawan dia memang kaya lah time tu. Dia tak boleh sebut lah nama dia. Dia memang urus. Ambil Bangla, bawa masuk ada lesen, satu kapal terbang, bukan? Tak saya tengok. So siapa yang urus? Yang uruskan depa-depa ni supaya masuk secara sah ke tanah ke Malaysia. Nak syok pula, satu kepala Bangla tu hampir boleh dapat RM1,000. Ni bukan mohon macam betul. Lepas tu hampa nak marah Cina, DAP dia buat China Doll. Siapa yang mula? Kalau tak pemimpin kita sendiri. So benda yang sama lah berlaku pada ketika tu. Tapi pasal yang duk buat movement, yang duk buat gerakan ni adalah orang-orang bawah yang tak pandai politik, yang nak jadi Robespierre tu yang Perancis tu tadilah. Tapi Robespierre tu pasal gerakan revolusi Perancis tu kerana sebuku roti. Mereka boleh berjaya kerana sebiji roti. Sebab tu gerakan revolusi Perancis tu berjaya. Kita nak revolusi apa? Apa sebab kita nak revolusi? Sebab pemimpin kita dah faham dah. Orang Melayu hang bagi makan, hang bagi bantuan, tak apa. Tak main duduk. Bagilah BRIM, bagilah air citra, tak lawan. Cuba kalau tak bagi, jadilah macam Indonesia. So senang dah nak tabi orang Melayu, senang lah. So nak buat apa revolusi kalau dah semua dapat?
Inilah cerita yang berlaku. Okey, so dah 1 jam. Okey, so sebagai penutup, apa yang saya cerita ni adalah sejarah semata-mata daripada pandangan, daripada bacaan yang saya buat. Apa-apa pun, saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan yang menonton, dan jangan lupa untuk share video ni, dan jangan lupa juga untuk dapatkan buku yang berada di sebelah kanan saya ni kepada yang belum dapat lah. Kalau nak beli asasi pun boleh. Yang putih ni harga dia RM78 sekali pos. Yang merah tu RM48 sekali pos. Tapi kalau hampa beli dua, dia jadi 100 saja. 100 kali dengan pos. So tawaran ni dibuka untuk 13 orang sahaja. Sebab buku putih ni ada 13. Okey. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih kerana menonton, kerana setia. InsyaAllah jumpa esok. Esok ada sesi khas tentang isu berah yang dilihat sudah mula suam-suam kuku lah. So kita nak up balik isu berah ni, sebab berah ni melibatkan semua orang. Kalau revolusi Perancis kerana sebiji roti, Malaysia kerana sebutir berah. Berah RM50. Oh, 5 kilo. Sekilo je tu RM10. Apa mampu beli. Padahal ni saja nak silat-silit sikit. Saya sembang semalam dengan kawan saya, satu relung boleh dapat 2 tan. Bila cuci bersih dapat 600 kilo. Dia buat, hampa bayang kalau 10 relung, hampa boleh dapat 600 kilo. 600 kilo hampa boleh dapat 60 kampit berah. Itu untuk 10 relung. So Kedah ni adalah pengeluar padi atau pengeluar padi yang dikatakan pengeluar padi yang terbesar lah. Malah dalam sejarah Kedah, sejak dahulu kala lagi, Kedah ni adalah pengekspor berah. Tapi malangnya, sebenarnya Kedah bukanlah lagi negeri jelapang padi. Title jelapang padi tu dah diambil oleh Selangor Sekincang. So tuan-tuan, anak-anak Kedah, semuanya bermula dengan kita lah. Apa gunanya ada jatah bunga padi kalau padi itu pun bukan lagi milik kita. Jangan duk nyanyilah tanah moyang apa semua apa. Nak moyang kaya raya apa, kita gadai seluruh harta benda tu lah. Sebab yang menggadaikan harta benda tu bukan oleh pemimpin kita jugalah. Okay, so insyaAllah jumpa esok petang lepas Jumaat sekitar jam 3.30 petang. Satu segmen khas saya dengan pesawah sendiri, mengupas tentang isu berah. Saya akan cerita dari segi sejarah lah. Itu saja. Jangan lupa dapatkan buku saya. Kalau hampa dah ada, mungkin dah ada, saya minta tolong share kepada kawan-kawan yang belum ada. Sebab saya, yalah, kita tulis buku, kita nak orang baca. Dalam masa yang sama memerlukan dana untuk meneruskan kajian-kajian yang lain. Okay. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.